Bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin. Ya, Atika. Ibu bapa dinasihatkan agar tidak membawa kanak-kanak ke Bazar Ramadan bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19. Ini disebabkan kawasan Bazar Ramadan adalah tumpuan orang ramai selain kanak-kanak khususnya yang belum mendapat vaksinasi COVID-19 amat mudah terdedah dengan pandemik berkenaan. Ya, itu saya elok-elok dia. Sebab dia ni, kanak-kanak yang di bawah 5 tahun ini belum ada vaksin. Dan perkara penyakit ini, COVID ini, secepat menular dan cepat boleh membawa masalah kepada, khususnya kepada keluarga-keluarga yang membawa anak-anak di bazar ini. Yalah, dorang kesian kan, budak-budak, manalah dong tahu apa-apa kalau dong kena kan. Jadi memang kesian lah. Ya, berisiko lagi. Lepas tu kalau dong kena, bukan kita beli tanggung apa yang dorang rasakan. Ya, saya setuju untuk patrol keselamatan bayi tersebut. Mereka terdedah kepada risiko penyakit. Bagi saya, suasana di bazar memang ramai pelanggan yang datang untuk membeli belah untuk juada berbuka puasa. Dan untuk keselamatan bayi-bayi tersebut, saya setuju dengan kenyataan tersebut supaya mereka dapat dilindungi dari penyakit berjangkit. Yalah, budak-budak di bawah 5 tahun ni tadi mudah terdedah apa dengan pencemaran, dengan sesak ni sekarang. Jadi kalau boleh budak tu bagi tinggal di rumah lah. Dengan budak ni sensitif kan dengan environment kita ni. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali meminta agar ibu bapa tidak membawa anak-anak kecil, khususnya bayi ke kawasan sesak seperti Bazar Ramadan kerana ia memberi risiko kepada penyebaran COVID-19. Buat pertama kalinya, satu pameran kaligrafi Cina menampilkan karya 16 ahli Persatuan Seni Tulis Malaysia diadakan di Balai Seni Lukis Sabah. Sebanyak 70 karya dipamerkan kepada orang awam termasuk daripada 5 artis kaligrafi kelahiran Sabah. Pameran ini hasil kerjasama Persatuan Seni Tulis Cina Kaligrafi Kota Kinabalu Sabah, Persatuan Seni Tulis Malaysia dan Balai Seni Lukis Sabah. Ia merupakan usaha mengangkat kemahiran seni kaligrafi Cina yang sudah berusia lebih 3,000 tahun. Bagi pengamal kaligrafi Cina, seni tulisan ini menjadi satu cara meditasi untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Sambutan Murid Bumi Putra di Sabah saya rasa agak sangat baguslah. Saya berharap lebih ramai orang lah, terutamanya orang Sabah lah, untuk menceburi bidang ini. Sebab bidang ini saya rasa dia tidak kira bangsa, tidak kira agama atau budaya lah. Tak duduk kecil saya suka ini tulis lah. Dulu saya punya cikgu tertulis banyak cantik, saya lambat tertulis cantik, saya pun ada hati mau tulis itu macam lah. So sampai sekarang saya umur 76 lah. So ada 40 tahun lah saya tulis. Pameran kaligrafi ini menerima sambutan baik pengunjung dan turut mendapat sokongan kerajaan negeri. Saya ini adalah satu inisiatif yang amat baik oleh NGO di Sabah. Bagi pihak kerajaan negeri Sabah, kita mengalu-alukan inisiatif daripada NGO ini. Ada satu hybrid kaligrafi di mana mereka bergabung dengan kaligrafi Cina dan kaligrafi Jawi. Dan ini adalah satu cara juga untuk mengintegrasikan berbagai budaya. Sejak pameran ini berlangsung sangat menggalakkan walaupun dalam fasa perolehan endemik dan tidak terhad kepada pengunjung umur datang melawat ke sini. Pameran ini sangat menarik dan juga sangat bagus sebab saya jarang tengok kaligrafi macam ni. Harapan saya agar pameran ini dibuka luas kepada semua orang. Sebab bukan banyak orang tahu kan benda ni. Jadi saya harap para pemuda macam saya dapat melihat kaligrafi ini.
Pameran Alih Kaligrafi Penatuan Malaysia ini berlangsung sejak 18 Mac sehingga 22 April ini. Pameran memperkasa khazanah kesenian kaligrafi Cina ini menggambarkan kecekapan, bakat dan penghayatan penggiat melalui penulisan dari alunan berus mereka. Razai Licis, Berita RTM. Warga Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah diingatkan agar terus menerapkan nilai integriti yang tinggi selain mencari idea-idea baharu demi meningkatkan kualiti persembahan kepada umum. Itu adalah intipati semasa Perhimpunan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah yang berlangsung di ruang legar Wisma Kekom Kota Kinabalu pagi tadi. Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah Zulkifli Mohamad dalam ucapannya turut mengajak kaki tangan agar fokus meningkatkan kualiti perkhidmatan jabatan selain menjaga nama baik jabatan. Menjelaskan kepada pemberita, beliau turut menekankan mengenai sasaran merealisasikan hasrat penjanaan hasil pendapatan sebanyak RM1 juta. KPI bagi RTM Sabah ini adalah penjanaan hasil pendapatan yang mana penetapan dibuat oleh pihak ibu pejabat kepada RTM Sabah ini adalah sebanyak RM1 juta. Untuk mencapaikan usaha KPI untuk mendapatkan lonjakan kecemerlangan, mestilah kita menerapkan nilai-nilai trust to serve. Turut berlangsung penyampaian bantuan dan hadiah bagi seksyen dan unit dalam RTM Sabah bagi menghargai sumbangan dan jasa kepada jabatan. Perhimpunan tersebut turut diadakan secara hybrid menghubungkan kaki tangan penyiaran di Tawau, Sandakan dan Keningau. Jelajah Ramadan RTM Sabah yang telah berlangsung di Sandakan pada Isnin kini singgah di daerah Keningau dengan pengisian mengimarahkan Ramadan selain menyantuni golongan kurang bernasib baik. Jadi terus saja kita bersama dengan Dulis Simon untuk perkembangan lanjut. Dulis. Terima kasih kepada rakan tugas di RTM Kota Kinabalu bersama saya ketika ini pengurus penyiaran Radio Keningau FM Puan Evi Rudolf langsung dari Masjid Nur Hidayah Pekan Bingkur Keningau bersempena dengan jelajah Ramadan RTM sedekat dan mungkin Puan boleh kongsikan secara terperinci mengenai bagaimana persiapan dan juga harapan sempena program yang akan berlangsung pada esok pagi ini. Baik, terima kasih. Keningau merupakan lokasi kedua selepas Sandakan untuk program Jelajah Ramadan pada tahun ini. Persiapan yang dilakukan oleh beberapa pegawai di Keningau FM telah berlangsung seawal kemarin dan memang meriah. Dan beberapa agensi ataupun beberapa rakan strategik akan turut bekerjasama bersama-sama dengan Keningau FM untuk menjayakan program Jelajah Ramadan pada kali ini. Dan harapan saya agar program Jelajah Ramadan ini akan terus dikekalkan agar program tonggak di RTM akan terus mekar di hati setiap pelusuk, tidak kira di mana jua mereka berada. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua rakan strategik serta pengarah penyiaran Sabah sendiri yang akan menjayakan program pada esok hari. Ya, terima kasih Puan. Pelbagai aktiviti diadakan esok pagi kepada masyarakat Islam sekitar Pekan Bingkur ini dijemput hadir bagi sama-sama mengimarahkan lagi program ini. Kita kembali semula kepada rakan tugas di RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Dulis. Kita ke laporan selanjutnya. Seramai 21 kaki tangan Risda Negeri Sabah telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2021 yang berlangsung di Ibu Negeri. Pemberian anugerah tersebut melibatkan kumpulan pengurusan, profesional serta kumpulan pelaksana. Alhamdulillah saya ucap tahniah kepada penerima-penerima anugerah ini dan kita harap dengan adanya penganugerahan sebegini akan menambah lagi kecakapan mereka, kaki tangan kita demi memajukan lagi kita punya khususnya dalam Risda sendiri. Dalam majlis sama, Yayasan Risda turut menyampaikan sumbangan khas bantuan persekolahan sebanyak RM13,400 kepada 67 anak-anak kaki tangan agensi tersebut. Manakala seramai 4 kaki tangan Risda Negeri Sabah yang melanjutkan pengajian telah menerima insentif pendidikan khas berjumlah RM500 seorang. Yayasan Risda turut menyumbang wang tunai RM1,500 kepada Rumah Anak Yatim As-Sakinah
dan rumah anak yatim Ikhwan serta RM150 kepada setiap anak-anak yatim dari kedua-dua rumah berkenaan. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu. Keluarga Malaysia, sayangi diri dan keluarga anda dengan melengkapkan vaksinasi COVID-19. Terus kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Atikah. Silakan Atikah. Baik, terima kasih.